Okay, hai, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke rancangan cooking show kita pada hari Sabtu 10.30. Okay. Kita semua ada satu branch, iaitu Dynamics branch. Okay. So this is our cooking show every Saturday 10:30 setiap minggu tanpa skip. Okay. So tukar-tukar host je minggu bagi ikut mingguan. Okay. So hari ni kita akan ada 3 chef bersama kita untuk buat menu kedai makan Thailand. Okay, selalu kedai makan Thailand ni semua orang tahu memang sedap kan. Jadi kalau kita buat sendiri kat rumah dengan Thermomix memang dijamin bertambah-tambah memang lagi sedap. Okay, alright. So now nak akan share screen. Okay, this one. Okay, and hold on. Go to the slideshow from the beginning. Okay. And kita hidekan floating. Alright. Okay, so host hari ni anda semua bersama saya, Muna Faizura. Okay, you guys can call me Nang. Okay, my nickname is Nang. Okay, I'm one of the team manager dalam Dynamic Branch. Okay, Dynamic Branch lead by Elina Effendi. Kita ada 5 team manager. Okay, so I'm one of them. Alright, so thank you for joining us today. Kita hari ini akan buat ke menu kedai makan Thailand. Okay, so chef kita chef kita 3 orang hari ni. Okay, Novi, Dija dengan Murni. Okay, so diorang ni ada yang accountant, ada yang housewife, ada yang pharmacist. Okay, so masing-masing ada kejayaan masing-masing, tapi dalam masa yang sama masak tak tinggal. Masak tu bukan sekadar masak yang goreng, okay, masak semua style macam kat kedai makan. Okay, so nanti kita akan berkenalan dengan chef ni lepas sesi introduction. Okay. Alright, so now dekat sini hari ni nak tanya siapa yang dah ada Thermomix, yang dah pakai Thermomix, you guys boleh type satu tak dekat komen. Yang belum ada, yang baru nak terfikir nak beli, nak tengok dulu Thermomix ni. Okay, you guys type 2 sebab kita nak tengok siapa yang dah ada, siapa yang belum ada Thermomix lagi. Izati dah ada. Okay, Siti Aisyah. Siti Aisyah ni. Okay, alright, lagi. Siapa yang tak ada Thermomix lagi dekat sini? Fatin dah ada, good. Lagi. Okay, Aisyah Muhammad Ali pun dah ada. Okay, so kiranya semua kat sini hari ni dah ada Thermomix ke? Tengok lagi. Siapa yang tak ada Thermomix? Just type 2 kat situ sebab kita nak tengok. No problem. Kalau tak ada Thermomix lagi, memang you are making the right decision by joining our cooking show hari ni, okay? Alright, so mostly ramai yang ada dalam grup kita ni, ramai yang dah ada, okay. Alright, so kita bagi introduction simple je lah, okay, sebab ramai yang dah ada. Tapi for those yang belum ada, okay, kita nak tunjukkan macam mana Thermomix ni boleh ubah cara hidup, lifestyle kita punya sanity kita, okay, as a mother, as a mommy, okay, as a wife juga. Right, so before Thermomix ni ada dekat Malaysia, before Thermomix ni ada dalam hidup kita, okay, kita semua rasa satu bebanan kalau kita kena masak kat dapur, okay. For some of us memang suka masak tu memang thumbs up lah, nak bagi memang tabik lah untuk yang suka masak, okay. Tapi for those yang tak suka masak ataupun yang susah nak masak, nak curi masa kat dapur, okay, sebab kita kerja ataupun work at home mom pun sama, ataupun housewife, tiga kategori tu sama je semua. Tahap busy dia dekat rumah sebab kita nak kena jaga anak dan kita kena kerja, kita buat kerja rumah kan. Jadi bila kita nak masak, kita nak jaga anak sekaligus, benda tu jadi stress. Okay, and then kita tak tahu sangat masak. Okay, ramai juga yang kat sini tak tahu masak, okay. And then kita nak masak, contoh nak buat roti, anak nak roti ke, nak buat pizza ke, kita kena ada kitchen appliances yang betul. Kita kena ada bread maker, kita kena ada mixing, kitchen aid pula. Apa nama kita panggil tu? Kitchen aid tu kita panggil apa Nah, tak pernah ada before this, okay. Tak pernah ada benda yang nak uli tu. Allahu Akbar, apa kita panggil dia? Mixing Mixer. Ya Allah, Tuanku, sorry, okay, mixer. Nak pun tak pernah ada mixer selama ni, mixer, okay, boleh. Alright, so nak kena ada benda tu, nak kena adakan benda-benda kitchen appliances tu sebab kita nak masak kan, okay. Cost lagi nak beli kan. And then lepas kita masak, kita dah cubalah, kita beli juga, kita adakan sekian-sekian barang. Bila kita masak kat rumah, kadang-kadang dia punya percentage dia, probability yang jadi tak jadi tu 50-50 kan. Ada yang 50% jadi, 50% tak jadi kan. So dah lah kita ada risiko yang 50-50 tu. Lepas tu lepas dah masak, kita hidang,
And then kadang-kadang feedback tu tak seperti yang kita expect. Betul tak? Kita rasa macam dah habis sedap. Rupanya anak tak suka makan, tak sedap ke. Jadi kita letakkan the whole effort kita pada satu hidangan tu, tapi bila kita tak dapat kita punya result yang kita nak, kita frust, betul tak? Sebab kita cakap dari segi pengalaman sendiri, okay? I'm talking daripada segi dari Nam punya pengalaman lah, yang kita memang tak apa suka masak, tapi bila kita nak try masak, tiba-tiba tak menjadi sangat, tak apa best. Jadi kita rasa macam kecewanya. Sekali buat tak apa, 2 kali buat tak apa. Kalau 3 kali you buat tapi tak seperti yang you gapakan, tak makan ke apa kan. Memang sangat-sangat frust kan. And then dapur berkecah, betul tak? Kita nak masak tu ini dengan periuk, dengan pisau, dengan mangkuk-mangkuk kan. Jadi dah lah penat masak satu lagi. Lepas tu nak kena kemas dapur. So dia ada 2 situation yang macam untuk proses untuk menghasilkan satu hidangan tu. A decent meal, proses dia ialah memasak, prep, memasak and then kemas dapur. Okay. So kita faham sangat macam mana perasaan mamis out there, okay. And plus ada juga yang ada anak-anak yang food allergy ataupun macam dairy intolerance kan. So macam you nak makan dekat luar, you kena pantau, you kena tengok semua ada label, boleh makan tak boleh makan kan. Jadi bila nak beli barang sesimpel corn dog kat luar, anak tak boleh makan susu tapi rupanya corn dog tu ataupun donut tu ada susu kan. Jadi diorang tak boleh makan, right? So memang dari segi tu Nang sangat faham sebab kita pun ada anak yang eczema, okay, severe eczema. So apa benda yang kat luar diorang tak boleh makan. Okay, so before Thermomix, diorang memang tak makan ice cream, tak makan donut, tak makan pizza, tak makan, okay. Sampai 6 tahun umur diorang, lepas Nang ada Thermomix, bila kita buat semua benda tu dengan Thermomix, baru diorang rasa for the very first time in 6 years, okay. Alright, so satu lagi kita punya dilema sebelum kita ada Thermomix ni, okay? Kita selalu take away food, tapau kan? Bila kita tapau, for me lah, Nak akan rasa ada sikit guilty kat situ, okay? Ada 2 faktor. Satu ialah sebab cost. Okay, bila kita family ramai, bila kita order 5, 6, 7 set kan, untuk satu family, of course dia dah few hundreds dah kat situ saja. On satu meal, on satu prep, breakfast ke lunch ke dinner kan. So sekali makan tu dah berapa ratus kan. Paling-paling pun RM80 kalau beli McD kan for the whole family. Jadi dari segi financial kita dah rasa macam ada guilty sebab takkan kita nak spend that much every day kan. And secondly sebab kita tahu bila kita beli barang makanan kat luar tu, bila kita order kat kedai tu memang 80% kita boleh jamin dia akan letak MSG. Okay, sebab nak bagi sedap rasa tu kan. Even yang viral, kedai mana-mana you pergi pun you tengok lah, memang dia akan letak MSG. Okay, Nang pernah tengok satu rancangan, Chef Wan, dia pergi satu kedai viral kat Melaka tak silap, okay. So kedai ni sangat popular lah, ramai sangat beratus. Chef Wan join untuk makan. Dia makan sesudu sahaja, dia tolak sebab dia cakap full of MSG. And then Chef Wan pergi jumpa chef kat dalam tu and dia bagi nasihat, okay, dia tunjuk ajar macam mana you nak masak, pakai bahan-bahan original, okay, yang fresh tanpa perlukan MSG pun, tapi lagi sedap nanti. Sampai tahap macam tu, nanti you guys boleh tengok Google lah dekat YouTube macam mana Chef Wan terjah dekat kedai tu and dia memang pakai MSG, okay. So benda tu efek dia kita tak nampak, mungkin tak nampak sekarang, tapi nanti kita tengok for the long run, kita tengok faktor kesihatan anak-anak kita, family kita tahu, diorang cepat sakit, antibody tak kuat, okay. Sebab kenapa? Sebab cara pemakanan, what we eat is what we are, okay. So bila kita tak jaga dari dalam, so dia akan efek kat luar, okay. Cuba you guys just cuba you guys ingat balik macam mana bila kita ada baby, dan bila baby tu dah start nak makan, kita nak bagi semua the best untuk baby kita, okay. No colouring, no preservative, organic, okay. Memang perfect lah, okay, dalam masa setahun ada makanan. So you guys semua sediakan semua barang-barang the perfect, the quality, the premium item untuk baby kan. Tapi bila diorang dah besar, dah masuk umur 3, 4, 5 tahun, you guys bagi fast food kat diorang. Betul tak? So macam permulaan dah baik, permulaan dah bagus. Tapi kita bagi everything, the good nutrition for them. Tapi bila dah besar, dah sekolah rendah, sekolah menengah, kita lepaskan diorang makan apa yang diorang nak makan. Betul tak? Jadi rasa macam such a waste kan. Padahal kita boleh jaga daripada kecil sampai diorang besar pemakanan diorang. Okay? Alright, so that is my life before Thermomix. Okay, so bila datang je Thermomix, kita boleh tukarkan semua benda tu. Okay, you boleh be as creative as you want kat dapur. Okay, sebab dalam Thermomix ada built-in 80,000 resepi. Okay, worldwide, not only Malaysian, Japan ada, Korea ada, Indonesian ada. Okay,
So you boleh be creative. Okay, masak kat situ and probability dia untuk menjadi ialah 80-20%. Maybe yang tak jadi 20% sebab apa? Mungkin ada bahan yang tak cukup ataupun tak kena. Okay, contoh tak fresh. Alright, so jadi you guys masak dengan Thermomix ni, you ada cikgu kat sebelah. Thermomix ni kita punya sous chef, kita punya pembantu, dia lagi terror pada kita tahu. Jadi dia boleh ajar one by one, kita ikut je. Alright, so kita rasa masak tu sangat senang sebab you just masak ikut dia je, next je. Okay, untuk yang pandai masak, you guys boleh go for manual cooking. So you treat your blender canggih ni as your pembantu. Okay, you just masuk bahan, you suruh dia masak. Macam tu, okay. So memang sangat-sangat mudah, sangat-sangat easy, clean kitchen. You tak ada sepa-sepa. Kita masak rendang dalam Thermomix ni, hanya Thermomix sahaja dengan spatula dia je yang kita basuh. Okay, lain semua tak ada sebab bawang ke, lengkuas ke, halia ke, even apa nama tu, serai kan, seketul-seketul masuk dalam ni, tak payah potong-potong, tak payah tumbuk-tumbuk. Okay, sebab dia akan blend kan sekaligus. So benda tu sangat-sangat memudahkan kita kat dapur. And plus lepas habis masak minyak-minyak tu, you guys ada, kita ada pre-clean mode. Okay, kat situ dia akan pre-clean kan. Dia basuh macam washing machine dengan air sabun. Jadi bila you tuang, you bilas tu dah tak payah susah dah nak sental. Memang dia tanggal semua. Especially yang untuk bakers yang suka buat kek, okay? Diorang akan leceh kan, benda dough yang melekat kan. Hari tu nang buat apa ya, I tak ingat I buat pakai macam sagu ke apa, tepung. So dia jadi macam, dalam tu dia jadi macam simen tau. Sebab putih tu melekat kan. Kalau tak ada Thermomix, I rasa kena rendam kuali periuk seminggu kau nak bagi hilang kan. Tapi dengan Thermomix, no problem. You just pakai pre-clean mode dia akan tolong basuhkan dulu untuk you. Okay, sama macam dodol. Dodol kalau buatkan, you imagine dodol tu punya likat. Okay, kalau kita cara lama, mak-mak akan rendam periuk kan. Okay, dengan Thermomix, no need. Okay, so dia jimatkan masa, dia jimatkan tenaga kita kat dapur. And plus, kita makan healthy eating. Okay, sebab bahan yang kita masuk semua fresh. Kita ambil seketul-seketul fresh, tak ada benda-benda yang macam kita beli dalam tin, dalam preservatif kan. Contoh macam nak buat mushroom soup, tak perlu lagi beli dalam tin tu sebab lifespan dalam tin tu berapa tahun dia tahan. Cuba imagine je lah, satu tin tu liquid, barang yang basah lembab, tapi dia boleh tahan sampai bertahun-tahun. So just imagine dia punya preservatif apa yang dia letak dalam tu kan. Okay, sekali-sekala makan tak apa, tapi kalau you nak jadikan dia makanan habit you, tolong jangan, okay? Please don't. Kita ubah cara kita makan, okay? So now, Thermomix ni kenapa dia boleh createkan that kind of environment untuk kita? Sebab dia adalah satu kitchen machine yang sangat canggih, okay? The original one in one super kitchen machine, Thermomix ni tahu, okay? So Thermomix ni dia bukan baru dekat Malaysia ni. Untuk you guys ingat macam produk ni mungkin produk viral, produk kayangan. No, totally wrong, okay? Dia start tahun 1961 lagi dengan blender. Dan tu zaman mak kita tahu, 1961, diorang pakai apa? Penggiling, okay? Batu lusung pun belum lagi I rasa, penggiling yang lepeh and dia digiling tu kan, okay? Lepas tu moving forward, 1970-an, 80-an, Thermomix ni dia dah improvise mesin dia untuk jadikan blender tu boleh buat panas untuk masak bubur budak-budak kat sana kan, kids, children. So tahun 80-an lagi dah ada mesin yang boleh, dah ada blender yang boleh blend dan boleh panaskan makanan all in one. Okay, time tu 1982, mak kita dah pakai lesung batu, dah knock tok kat dapur kan. Okay, diorang dah pakai blender canggih. Okay, so kita bila dia sampai dekat Malaysia, kita popular pada tahun 2019 lah. Actually yang paling popular, okay, which is the TM6 ni. Alright, so kita bertuah sebab kita di era yang mana kita dapat the ultimate machine. Okay, tak perlu lagi ada macam you guys mungkin fikir nanti ada ke lagi version lain macam iPhone kan keluar version baru kan. No, because why? Kita boleh upgrade semua software kat dalam ni, you akan dapat the latest option, the latest punya software, kita just update je. So satu machine ni dia boleh bertahan, I think I'm not sure to say, tapi bertahan lama. Okay, tak perlu lagi tukar-tukar. Okay, so now Nang akan tunjukkan dua gambar ni untuk you guys percaya macam mana Thermomix ni, okay, brand under Vorwax, okay, dia bertahan lama. You guys tengok slide I. Okay, so this one I took from Imelda Bacin, Dr. Imelda yang popular kat Facebook kan. Dia dah pakai dah Thermomix ni, tapi the version ni ialah version 3300. This one kat sini tahun 1982. Yes, sebaya dengan Nang. Okay, 1982 kita lahir. Vorwax Thermomix 3300 ni pun lahir. Nampak tak? Dia pakai zaman tu lagi, tapi sampai sekarang mesin dia tak ada mendatangkan apa-apa masalah.
See? And this one from our fellow advisor, Nazra Treat ni, okay, dia daripada Glamomics, okay. Alright, you guys can see. So this is my Thermomix model, which is TM6, and this is my mom's, which is TM330. Nampak tak? Still working until ni. Usia dia ialah 40 tahun. So you boleh tengok sendiri macam mana satu brand itself yang sangat unggul. So you guys can trust the brand. Betul tak? Okay. Alright. Okay, now next slide. Okay. Alright. So Thermomix ni dia menang banyak award top class design and quality. Okay. Daripada dalam dia punya software which is built by French people, French IT, okay, and then body, the whole part, the whole thing ni made from German, okay, German technology. So 120 engineers terlibat untuk menghasilkan satu Thermomix ni. Alright, so diorang dah letakkan all the intelligence, all the effort, all the technology dalam satu mesin ni. Alright, so dia punya spatula, dia punya butterfly, dia punya everything is all well built. Okay, macam ni dia bagi sampel contoh spatula ni je. Bukan setakat spatula, tapi dia boleh buat untuk angkat kita punya shima basket ni kalau panas kan, dalam tu masak nasi sih tak tumpah pun. Okay, and also dia boleh buat untuk kita kacau dalam Thermomix ni. Kalau ada resepi yang memerlukan kita kena kacau, kita just letak macam ni, dia takkan touch the blade kat dalam bowl kita. Alright, so dia memang segala-gala spare part yang kita pakai pun dia dah didesign untuk membantu kita, tak payah beli yang lain dah, all in je pakai Thermomix. Alright, dan the best part is tentang dia punya motor. Okay, so TM6 ni motor dia ialah very powerful and frictionless. Frictionless tu maksudnya tanpa geseran. Okay, so bila you spin motor tu berpusing 10,700 per minute, okay, RPM, rotation per minute. Blade dalam ni dia pusing selaju 250 km per hour. Kalau kita nak tukar lah, kita nak bagi gambaran, okay, untuk mamis kan, bagi gambaran macam mana lajunya blade ni pusing, okay, 250,000 bawa kereta, speed 250 km per hour, okay, punya laju dia bawa, tapi dia tak ada motor pun dalam ni untuk jadi panas. So dalam Thermomix tak ada kipas, you guys jangan ingat dia macam blender, sebab kalau blender biasa memang ada kipas. So bila you nak buat ice cream ke, you nak buat fruit juice kan, bila you blend, ais tu terlalu lama dia akan cair, dia jadi air, betul tak? Sebab kenapa? Motor dia panas. Bila panas dia akan cairkan you punya bahan. Tapi dengan Thermomix tak ada, okay, no such thing. Sebab tu you boleh buat ice cream pakai ni, you boleh buat sorbet pakai ni. Alright, okay. So now you guys dah kenal Thermomix, which is dia ialah baka mixed blade, okay, dia from German technology and French creativity in the software. Okay, this is the software yang nak cakap. Kita panggil Cookidoo. Okay, Cookidoo ni dia ialah world largest guided cooking library. Maksudnya 80,000 resepi and counting. Dia akan makin bertambah. Masa Nan join last year 68,000. Ini dia 70,000, 75. And now jadi 80,000 resepi and counting. Okay, takkan stop sampai situ saja. Alright, so dekat dalam ni you punya style ialah auto cooking, which is you tak perlu tengok lagi temperature berapa, speed berapa, timer berapa kan. You just click next je. Okay, so nanti you guys boleh tengok macam mana mami chef kita hari ni untuk masak. Nanti you guys boleh dapat gambaran kan macam mana. Okay, alright, so Thermomix is all you ever need. Tak perlu lagi macam Nan cakap tadi, kat sini stand up mixer. Okay, tak perlu lagi all this gadget dalam dapur. Okay, slowly and soon you bila dah ada Thermomix, you akan letak semua ni kat dalam laci bawah, and lama-lama you boleh buat derma, boleh buat clearance sale, boleh pre-love. Okay, sebab kita tak perlukan lagi benda ni semua dah. Kita hanya perlukan satu saja Thermomix. Okay, alright, so now please bear in mind, kita jangan menolak teknologi. Ada setengah orang yang akan berfikiran negatif, akan cakap macam, oh tak naklah, leceh kot nak masuk dengan Thermomix, dengan mesin kan. I suka ketang-ketung kat dapur kan. Okay. Kita jangan too busy for improvement. Okay? Sebab improvement tu sebenarnya membantu kita kat dapur, tapi kita terlalu, kita nak menolak sangat teknologi sampai kita, yalah kita sendiri yang rugi, betul tak? Macam zaman batu ni. Orang ni dah bagi roda yang pusing bulat, tapi dia orang too busy untuk tengok
untuk bukakan hati dan minda pun sampai orang sanggup tarik roda petak lagi, betul tak? So it takes hard work, extra work untuk menjayakan benda tu kan. Alright, so you can see the normal cooking versus the hands-free cooking. So kita boleh panggil Thermomix ni pun hands-free cooking sebab you tak payah kacau-kacau. Alright, okay, now coming to the real session. Okay, so now kita hari ni yang nak cakap kedai makan Thailand. Okay, first kali kita nak kita nak saksikan macam mana chef Dija. Okay, Dija buat Thai steam fish. Okay, Dija ni nama dekat dalam Cik Dija. Okay, Yahanana pun nama you juga ya. Alright, okay, now kita pergi, sorry, kita stop sini. Okay, kita pergi pada first chef kita, Chef Dija. I will spotlight Dija ya. More and add spotlight. Okay, Dija. So Dija boleh introduce yourself. Okay, Dija ni apa ni housewife kan dengan 2 anak, betul? Betul. Yes. Okay, kita remove pada. Okay, see. Okay, Dija. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, saya Khadijah binti Abdul Razak. Saya housewife dan ada 2 orang anak. Okay, so hari ni kita nak masak Thai steam fish. Okay, so kalau kita nak kita pergi dekat kita cari resepi dulu. Apa Dija, Thai steam fish ni dia hidup kan? Di dalam tu kita boleh search je Thai steam fish, nanti dia keluar terus. Very good. Dia kalau kat sini kalau kita search pun dia akan kita search Thai macam-macam resepi Thailand nak keluar. Nak search, tapi hari ni kita nak masak Thai steam fish. Okay. So kita boleh start cooking. Nampak ke? Okay. Okay, boleh. Start cooking. Okay, so dia cakap masukkan koriander. Masuk je. Ikut arahan dia. Semula dia masukkan koriander. Masuk sekali dengan akar ni yang bagi yang dia sedap. So next, garlic. Garlic 10. Next, cili api. So, masukkan cili api. Ikutlah kalau nak pedas kita masukkan banyak. Kalau tak nak pedas kita masukkan sikit. Ikut keselasian masing-masing. Sebab itulah bestnya masak sendiri. Sebab kita boleh ikut apa yang kita suka. Itu sangat betul. Kan? Tak adalah kita rasa macam alah kedai ni ada terlebih manis kan? Kan terlebih pedas. Tak suka pula terlebih pedas. Yes, betul. So, masukkan cili. Lepas tu masukkan gula. Okay, macam gula, gula ikutlah gula apa yang korang pakai. Kalau macam dekat saya pakai gula merah. Kalau memang kalau masak orang pakai gula merah. Tak senang masak pakai gula putih. Okay. Lepas tu lime juice. Kita masukkan. Dia kata lime juice 50 gram. So kita boleh timbang siap-siap kat sini. So tak payah nak ambil penimbang ke apa. So tak ada cair sangat, tak ada pekat sangat. Okay. Lepas tu kita tekan next. Fish sauce. 3 sudu fish sauce. Okay, next. Air pun kalau dia kata 100 gram, kita timbang je kat sini 100 gram. Lebih sikit tak apa. Lebih sikit tak apa, kuah dia tu kita boleh hirup-hirup. Sedap betul. Betul. Chicken stock. Okay, chicken stock ni pun kita boleh buat sendiri guna Thermomix juga. Kalau kita buat chicken stock sendiri, kita tahu apa bahan yang kita bubur. Kita bubur carrot ke, kita bubur ajinomoto ke tak ke kan. Kalau kat luar dia memang dah tentunya bahan-bahan yang dia ni lah proses.
Dia ikut je step je. Dah siap. Cili ni sayang ni. Okay, tadi 10 second. Dah cair. Yes, hancur dah semua. Dah kejap je kita blend. So kita asingkan sebab dia lupa pula tunjuk. Dia bagi arahan dia transfer ke bowl lain. So kita transfer ke bowl lain. Lepas tu dia suruh Khadijah tengah bilas bowl tu ya. bilas. Sebab lepas dah blend kita nak steam je ikan tu. Steam je. Tapi sambil steam tu kita boleh steam nasi, steam sayur. So siap menu untuk makan tengah hari. Ada nasi, ada ikan, ada sayur. So Dija masukkan macam kita boleh buat multi layer cooking kat situ kan Dija? Betul. Kat bawah bowl tu you guys boleh letak nasi dalam basket ataupun buat apa nama ni sup ke apa ke, atas tu steam ikan. This time macam tu. Okay, so ikan kita dah bubur dalam bowl siap-siap. Dia dah bubur dalam ni. Okay, ikan ni kalau tak ada tempat steam ikan tu pakai apa nama ni? Aluminium foil. Aluminium foil. Pakai ni je. Kita boleh bentuk-bentukkan dia jadi mangkuk lah supaya kuah dia nanti tak tumpah. So kita kan disuruh masuk 500 gram. Kita boleh steam sekali nasi terus. Steam nasi. Good one. Beras. Sekali. Beras nanti jadi nasi. Ya ampun. Terus sambil steam. Tengok Mami, dalam Cookido dia hanya pakai Thai steam fish lime with lime sahaja, tapi kita boleh alter, kita buat 2 in 1. Kita sambil dia steam tu kita boleh masak nasi kat bawah dia. Sangat jimat masa. Nasi siap, ikan pun siap. Ni yang kita orang Thermomix mom memang suka sangat kalau masak pakai Thermomix ni, kan? Dalam 2 in 1, tak payah lagi pakai rice cooker kat sebelah, lepas tu masak steam dalam steamer kan? Semua all in one, kecil dalam ni. So kalau yang nak travel tu, balik kampung ke kan, nak pergi buat gathering dekat mana-mana homestay, bawa lah Thermomix sekali. Tak susah kan? Okay, lepas tu kita boleh steamkan terus lah. Okay, kita set aroma, letak aroma. Sebelum tu dia disuruh letak lemongrass, apa nama tu, serai dalam ikan. Kita letak serai ni, kita dah ketuk-ketuk, kita letak dia dalam ikan. Lepas tu kita letak, lepas tu kita steam lah, kita start steam. Okay, ni steam layer pertama. Layer kedua, kita boleh steam sekali sayur. Letak sayur kat atas je. Okay. So 20 minit kita pusing je, dia dah bagi ni kan. Pusing je. Okay. So sambil dia steam, kita akan terangkan sikit.
Okay, sambil nak tunggu dia steam, kita akan borak sikit lah. Terangkan. Multi-layer cooking. So macam Tukido ni kita boleh masak macam berperingkat-peringkat. Macam bawah ni buat sup, tengah masak nasi, atas steam ikan, atas lagi steam sayur. Macam ni lah. Bawah dia buat sup, tengah dia rebus sayur, steam ikan dan steam sayur. So dalam satu masa kita mak-mak ni kan, dalam satu masa kita nak cepat je kan, asalkan semua siap. So macam kalau kita nak masak pulut kan, bawah tu kita boleh masak rendang, atas tu kita boleh masak pulut. Atas sekali kita boleh rebus telur, kukus telur. Telur ni kalau kita kukus dalam 20 minit ni tu dia akan jadi macam ni lah, cantik macam ni. So kalau masak nasi ayam pun bawah buat sup ayam, tengah buat nasi ayam. Kita boleh steam ayam. Jadi nasi ayam Hainan. Nasi ayam Hainan kan ayam dia steam kan. So, kalau buat mantau pun macam tu. So dia boleh 2 layer, boleh 3 layer, boleh 4 layer. Kalau yang 2 layer, bawah kita masak sup, atas kita steam pau. Mantau. Okay, macam Tukido ni juga, dia ada tengok kat sini. Okay, sambil masak kita boleh tekan-tekan So dia ada macam-macam function dekat dalam Tukido ni. Ada 12 ke 16 function. Dia boleh scale. Lepas tu dia boleh buat dough. Lepas tu dia boleh rice cooker kalau kita nak masak nasi kan. Tak ada rice cooker, kita boleh masak nasi kat sini. Lepas tu boleh pre-clean. Lepas masak kita basuh. Kita suruh dia basuh, kita buang air sikit, lepas tu buang sabun sikit, nanti kan sambil makan dia basuh sendiri. Nanti lepas dah basuh kita bilas je. So tak adalah kita nak rencah-rencah dekat sinki kan. So boleh panaskan lauk, boleh slow cook mode. Macam kalau slow cook mode biasanya orang akan buat 3 ke 5 jam. So macam sebelum keluar nak ambil anak ke, nak pergi kedai ke kan. So kita boleh siap-siap slow cook mode, nanti kan dah sampai rumah dah siap. So dia boleh ni lah kettle, dia ada function kettle juga. Sekarang ni function dia sekarang ni sampai function pillar. So kita dengan Thermomix ni juga kita boleh kupas lengkuas, kupas halia, kupas bawang putih, kupas telur. Kita tunggu dia masak asin dekat. Okay, Dija dah tunjukkan macam mana banyaknya function boleh masak dengan Thermomix ni So yang paling best yang masa kita cakap tadi kan Dija, yang memang boleh masak multi layer. That one memang menjadi tarikan semua parents, semua mamis kat sana. Memang jimat masa. You guys boleh buat yang nasi ayam tadi macam Dija cakap. Bawah tu nasi, okay, sup, lepas tu masak nasi, lepas tu tengah tu you letak ayam, atas sekali letak sayur. All in one, sekali jalan, sekali siap. Okay, so sekali you letak, lepas tu tinggal. Bukan setakat letak, you kena kacau-kacau masak kan Dija kan? Tak tahu kita naik atas solat, mandi, settle anak, tu siap dah. Sebiji perasaan itu ialah macam mana bila korang ada helper kat dapur kan. Kita ada bibi Endon ke, bibi Filipino ke, macam itulah perasaan dia. Tolong kacau-kacau, saya nak naik atas mandi, macam tu. Turun-turun dah siap dah, tak hangit, tak apa, pandai dia masak. Yang paling best tak payah hantar dia on training, betul tak? Sebab dia ni robot, dia ikut je apa instruction yang memang Jerman dah bagi kan. Alright. So sementara nak tunggu Dija masak tu, lagi ada berapa minit lagi Dija? Kita nak pergi pada next chef dulu. Lagi 15 minit lagi. 15 minit, okay, cantik. So, sekarang kita pergi pada next chef kita, okay, Chef Novi. Dia Novi nak buat sup ayam Thailand, okay? Okay, mana kita cari Novi? Okay, Novi boleh buka video Novi. Novi ni pemalu Okay. Hai.
Hai, okay, kejap I spotlight you dulu. Alright. Spotlight. Okay, Novi nak buat sup ayam Thailand. Okay, this menu Nang tak pernah try juga lagi. So kita pun excited nak try, nak rasa nanti. Kejap I basuh. Basuh bowl. Kenapa dia basuh bowl sekarang tu? Okay, Novi kita ni accountant, okay, ada 2 orang anak. Alright, so maksudnya a working mom. Okay, make full use of Thermomix juga. So maksudnya housewife sama je dengan working mom out there, okay. Kita memang pakai Thermomix ni sebagai kita punya assistant yang sangat setia, yang sangat bijak, okay. Alright, Novi. Hai, Assalamualaikum. Morning everyone. Okay, nama saya Novi. Saya seorang accountant dan mempunyai 2 orang anak. Okay, saya first time sebenarnya buat menjadi chef kepada cooking show ni, dan sebenarnya saya agak terkejut dipanggil chef sebab saya seorang yang paling tak masak sekali sejujurnya. So Everyone is a chef lah lepas ada Thermomix ni. Yeah. So saya rasa mungkin chef-chef di luar sana akan rasa offended lah dekat saya sebab baru ada Thermomix dah dipanggil chef, gitu kan. But this is also proof to everyone lah yang orang yang tak pandai masak macam kita ni, orang yang busy, orang panggil career woman macam kita ni is actually boleh juga masak untuk family kita. Okay, so hari ni macam tadi, siapa nama yang tadi Dija. Macam Dija tadi, dia guna resepi dekat dalam Cookido. Tapi macam saya, itulah restorannya Thermomix ni, dia ada variety. Kita boleh depend resepi dekat dalam Cookido, but also kita boleh create our own resepi dekat dalam. Okay, so tadi Dija dah explain on guna resepi dekat dalam Cookido, dan saya akan menggunakan resepi saya sendiri. Okay, so ni manual cooking lah kan? Ya, betul. Ni manual cooking. Sebab ada orang rasa macam orang Melayu kita, dia orang rasa macam resepi dekat dalam ni mungkin rasa dia terlalu international untuk kita. So it doesn't matter. Actually kita boleh je adjust kita punya mengikut cita rasa kita sendiri. So hari ni saya akan masak sup ayam Thai. Macam biasa juga, kita just update je kita punya ingredients dan juga start ke dalam Cookido punya website, dan dia akan link dengan kita punya Cookido Thermomix. Begitulah kecanggihan Thermomix kita. Alright. Kita bermula dengan 2 ke 3, kejap ya, bawang merah saya. Bawang merah 2 ke 3 biji, 2 ke 3 ulas. And then saya duduk. Masak sambil duduk. Favorite kita tu kat dapur. Itulah dah biasa masak berdiri, kali ni duduk rasa macam kekok pula. Betul. Macam saya suka ekstrakan dia punya bawang putih sebab saya ni manusia sejenis yang boleh kata mementingkan kesihatan. So as we know, bawang putih kan memang elok untuk kesihatan kan. So saya memang akan ekstrakan bawang putih dan juga halia. And then dia cakap dan yang bestnya Thermomix ni, kita dah tak perlukan lesung batu, dah tak perlukan chopper, dah tak perlukan chopping board juga, sebab semua kita dah boleh guna je dekat mesin ni. Okay. Lapan saat sahaja ya kita chopkan kita punya ingredients. Okay. And then next kita akan tambah black pepper,
rempah. Sejujurnya kan saya kata saya tak biasa masak kan. I don't even know what empat rempah sekawan is sebab tak biasa masak kan. So dengan lepas kenal Thermomix ni barulah tahu apa itu. Oh, you tak kenal kawan-kawan rempah Tak tu kenal, rupanya. tak kenal. Kalau sebelum ni jiran-jiran kata, buat kari tu pakai je 4 sekawan. I anggut je, tapi sebenarnya I tak tahu apa itu 4 sekawan ya. So sekarang dah tahu dah apa kawan-kawan dia. Tahu, alhamdulillah. Terima kasihlah Thermomix mengenalkan saya 4 sekawan itu apa. Okay, lepas tu 15 gram minyak. Okay, lepas tu yang best di Thermomix ni juga, saya pernah masak sebelum ni, saya terlupa nak letak minyak dekat dalam Thermomix ni. Saya ingat dia akan hangus je dan saya ingat saya kena buang lah tumisan saya yang tanpa minyak tu. Ternyata tidak hangus ya kawan-kawan. So saya rasa macam bagusnya. Kalau sebelum ni, sebab pernah jadi sebelum ni juga dekat saya lupa letak minyak, pakai periuk biasa. Saya buang bahan tumisan tu dan saya pun tak jadi masak. Sebab kita macam dah tak ada mood nak masak kan, sebab nak kena start all over again, nak kena cuci pula hanyut-hanyut dekat kuali tu. So Thermomix telah membantu saya untuk tidak hilang mood lagi. Okey, lepas tu kita tumis selama 4 minit. Yang bestnya bila kena tumis ni, selalu kalau kita tumis pakai kuali kan akan berasap, kita kena turn on kita punya hood untuk sedut asap tu, dan sometimes hood tu pun tak cukup kuat untuk support setiap asap kita. Dan konsep rumah sekarang kan open, macam rumah saya sekarang ni kan open sampai ke ruang tamu. So sometimes memang bau tu akan melekat dekat kita punya langsir, and sometimes kalau kita lupa nak tutup pintu, bau sampai masuk kat dalam kita punya closet. Kita punya cadar pun habis semua berbau kan. So benda tu pun agak mengganggu mood saya juga. Tapi sekarang Thermomix, as you guys know, dia tidak mengeluarkan bau, dia cuma mengeluarkan wap sahaja. So bau tu tak akan melekat dekat baju kita. So kalau rasa macam kalau sebelum ni kita kena make up, kita kena masak-masak dulu, mandi, lepas tu make up. Sekarang tak perlu lagi. Kita boleh sambil cantik je kita boleh memasak. Betul-betul. Nak pula masakan Melayu memang selalunya sama belacan tak tinggal. Kan? Betul. Orang kata sebenarnya masakan Melayu ni lebih susah pada saya lah, sebab dia banyak tumisan, dia banyak bahan-bahan 4 sekawan tu semua kan. So pada saya macam masakan Melayu ni agak renyah lah macam tu. Tu yang membuatkan saya tak masak juga. Kalau sebelum ni kalau orang datang rumah ke apa kan, saya selalu akan order je. So orang akan tanya lah, Novi bila kau nak masak? Macam tu kau. So I akan cakap, I will always make this excuse lah, sebab abang I dia tukar masak. So I akan selalu bagi jawapan, okay, sebenarnya skill memasak dekat family aku ni semua dah bagi dekat abang aku. So aku memang ada excuse, aku tak payah pandai masak sebab abang aku dah pandai masak. So pandai divert ke orang. Very good. Shift benda tu dekat abang kita. Tapi sekarang ni macam okay, I dah ada, sejak ada Thermomix, I dah macam ada keyakinan lah nak memasak untuk orang macam tu. Kalau sebelum ni I rasa macam susah lah nak masak tu. Macam I tak tahu macam mana orang rasa macam memasak tu satu terapi, because I don't take memasak tu as terapi for me. For me memasak it can be very stressful sebab masakan rasa tu pun mungkin tak sama. Faham tak? Macam banyaklah benda, banyak faktor yang membuatkan I tak rasa memasak tu satu terapi macam tu. Sebab I pula jenis yang menjaga kesihatan. So kalau I rasa macam kalau aku masak banyak pun kadang dah lah tak berapa sedap. Lepas tu aku nak kena habiskan semua, nak bagi jiran macam malu sebab tak sedap mana kan. Kenalah makan semua. Lepas tu kita pun gemuk gitu kan. So kita tak suka lah. Lagi satu yang kita suka je Thermomix ni, masakan dia semua sihat. Dia punya temperature terjaga. Itu yang I paling suka lah. Sebab I tahu masak pakai kuali, regardless how expensive your periuk is, regardless you pakai Le Creuset sekalipun, you cannot control dia punya temperature. So of course somehow you punya lauk, you punya sayur lah, at least mesti akan dia punya khasiat tu, dia punya zat tu akan berkurang juga. Tapi kalau pakai Thermomix, dia punya temperature tu terjaga. So yang kita makan tu bukan brokoli semata-mata. Kita makan juga dia punya khasiat. Itu yang I paling suka Thermomix ni. Betul. Sangat betul. Point yang sangat kita pun memang suka. Wow sangat dengan Thermomix. Betul.
So kalau macam Nang pun nak bagi makan macam Novi, kita tak pernah bagi jamu orang makan tau. Sebab kita rasa tak ada confident. So I selalu orang macam wonder, bagus ni orang yang jamu makan ni, maksudnya dia confident, dia masak sedap kan? Kalau macam kita, dengan makan family sendiri pun 50-50, sedap tak sedap kan? Ni nak jamu orang. So memang thankful untuk Thermomix lah datang kan? Sekarang confident dia lain macam lah, tahap tertinggi lah. Ya, sampai jinjiran I pun impress dengan I tahu, dia tak pernah ni I bagi dia orang makan, tiba-tiba sampai kali-kalikan kat rumah jiran. Okey, kita punya tumis dah siap. Sekejap ya. Tumisan dah siap. Okey. And then next kita akan masukkan 600 gram air. Kentang. Lagi satu yang saya suka je pakai Thermomix ni, I mean masak sendiri ni lah yang saya sukanya, sebab kita boleh letak banyak-banyak sayur-sayuran yang kita nak. Macam tu. Kalau kita pergi, macam mana pula kita nak bagi tu orang tu, saya nak ekstra kentang, saya nak ekstra carrot, saya nak ekstra brokoli, saya nak ekstra celery, tak dapat dek. So bila kita masak ni senang wak. Kita boleh menambah-nambah sendiri. Tu yang puas hati lah kan. Okay, kita campur semua sayur-sayuran, carrot, and then apa? Dan akar ketumbar, cili padi, chicken stock. Chicken stock macam yang DJ cakap tadi, kita boleh buat sendiri ya. Chicken stock ni, oh my god, I impress gila. I bagi tahu abang I yang sebab abang I daripada dulu dia cakap jangan pakai garam, pakai chicken stock. I tak tahu pun chicken stock tu apa ya. Sekarang ni dah tahu. Lepas tu I pula boleh belagak dengan dia. I cakap tahu tak chicken stock dah boleh buat sendiri. Lepas tu dia macam, siapa buat sendiri chicken stock? Kita orang lah buat sebab kita orang ada Thermomix. Kita boleh belagak balik dengan abang kita. Abang kita tu belajar jauh-jauh. Banyak pengalaman yang ditimba untuk jadi chef, dia tak tahu chicken stock boleh buat sendiri. Aduhai. Okay, lepas tu fish sauce. 1 tablespoon of fish sauce. Okay. Seronok pakai ni. Kita memang betul lah orang kata kita dah boleh guna konsep yang campak-campak tu sebab kita memang campak aja. Kalau sebelum ni kalau nak masak sendiri kita tak tahulah macam mana nak mencampak-campak makanan tu kan. Sekarang kita dah pandai campak-campak wah. Kita dah sama level dengan kawan-kawan kita yang sama level dengan wife material kawan-kawan kita. Yang dia orang kata pandai masak, dia orang masak sendiri untuk keluarga kita pun masak sendiri untuk keluarga kita. Tak perlu ambil kos memasak kan, tutuplah sekolah culinary kan. No lah, main-main je. Sekolah culinary tu dibuat untuk kita belajar skill nak buat macam skill apa semua, tapi teknik masak Thermomix boleh ajar kita dah kan. Okay. So sekarang ni kita tunggu 12 minit untuk dia punya next. Orang panggil apa yang marinate kan, sebab kentang tu kan kita kena empukkan dia kan, so that's why it took about 12 minutes. Tapi still okay lah, sebab kalau kita masak dekat atas api pun kita perlukan lebih kurang 12 minit juga, tapi kita kena kacau dia dan zat dia akan hilang sebab dia punya temperature control tu. I paling impress dengan dia punya temperature control sebenarnya, sebab dia menjaga khasiat makanan tu. Ni I paling suka bahagian ni. Sebab dia temperature dia nampak ni, brokoli kita sihat. And then I baru buat gummy bear for my kids. I tak pernah beli
sebenarnya gummy bear yang Scott Emulsion tu. Lepas tu hari tu pergi Petronas isi minyak, anak-anak kita nak gummy bear tu. Mahal je gummy bear tu. RM6 lebih rasanya satu tu. Itu yang murah punya, ada yang mahal lagi. Anak I nak yang RM12 satu. Satu tau, anak kita dua dah RM24 modal bawa anak. Beli gula-gula untuk anak. Dah lah tak sihat mana sebab I kan, as you guys, I pernah cakap sebelum ni, I memang seorang yang jaga kesihatan, jagalah sugar intake. I tak adalah I jaga sangat tapi I control lah pemakanan tu. So bila I tengok, ya Allah manisnya Scott Emulsion ni, kata Scott Emulsion ni kita tahu dia vitamin untuk budak-budak kan, but somehow dia punya sugar content dia sangat tinggi tau. So bila I tengok benda ni, kita punya Thermomix ni boleh buat juga gummy bear. Wah best gila. I buat dia, I pakai Ningxia yang living. Lepas tu I letak madu dan gelatin powder. Memang jadi. I macam ya Allah impressnya. So lepas ni I memang tak guna dah lah. I tak beli dah lah. Jimat lah RM24 kat situ. Ningxia tu kalau kita pakai ingredients kita sendiri baru berapa? Baru berapa plus kita tahu apa yang kita letak dalam tu. Betul tak? Betul. Itu paling betul lah. Itu paling penting. Okay, macam sayur tadi kan. Okay, Novi tunjuk yang sayur tadi masak. Dalam 3 minit je kan boleh masak brokoli dengan carrot. At the same time carrot tak terlalu dia just nice je, crunchy. Brokoli tak terlalu lunyai tau. Dia masak serentak. Memang I pun amazed dengan Thermomix punya temperature control kan? Yes. Saya first time makan brokoli stir veggie mixed veggie. Masa tu my advisor datang masa dia buat home demo. I impressed sangat sebab first dia punya brokoli masih segar macam tu kan. Okay, itu I memang dah well known lah sebab kita tahu memang Thermomix dia punya temperature control tu. Another thing yang I amazed is dia punya bawang putih. Bawang putih dia pun tak hangus tau. Dan boleh makan, bila makan tu dia tak rasa raw. Padahal kita tengok dia macam raw, tapi bila kita makan dia tak rasa raw. Dia well cook. Dia tak hanyut tau. Sebelum ni kan yang kita makan bawang goreng yang macam dia hanyut-hanyut. Yang tu kita makan sebab dia sedap kan. Tapi sedap tapi dia tak memberi khasiat sebab khasiat dia dah mati. Sebab itulah dia hanyut-hanyut macam tu. Tapi with Thermomix dia tak hanyut tapi dia masih sedap. So khasiat dia masih ada. Itu yang I macam okay, impressed. Betul. And you perasan tak Novi, sayur tu manis. Originally dia manis. Sebab kita tanya kids yang tak boleh nak tipu, dia akan cakap bila makan, kita tanya dia kan, okay, how is it? Rasa apa? Dia cakap rasa salty sebab kita letak garam sikit. And then dia cakap very sweet. Mana datang gula tu? Kita tak letak gula, betul? Betul. So dia enhance food punya nutrition tu, dia tukarkan jadi sugar kan. That's the beauty of it. Okay. Novi, mungkin you boleh explain yang Thermomix temperature control tu kan, you boleh buat yeast dekat flip chart next tu, yeast and chocolate. Okay. Okay. Walaupun dia temperature, dia kan macam saya cakap tadi, dia temperature control. Tapi maksudnya dekat situ, temperature control, dia bukannya boleh temperature yang rendah saja, dia boleh temperature yang paling tinggi juga. Kita boleh juga goreng ayam, macam let's say kita nak buat ayam goreng kunyit pun boleh juga. So tengok dia ada variety temperature dekat dalam Thermomix ni. Dia ada untuk, kita boleh buat untuk yeast, kita akan guna 37 Celsius. Dan kita boleh juga melting the chocolate by using Thermomix. Untuk baker kan selalu dia orang perlu melt the chocolate kan. Normally kan dia orang akan buat teknik double boil dan dia orang kena kacau selalu supaya coklat tu tak hanyut ke macam tu kan. So nanti akan wasted lah coklat tu. But with Thermomix you tak perlu kacau pun. You just guna je Celsius ni. You just setting je you punya temperature with this Celsius, 50 Celsius, and your punya coklat akan melting automatically without you need to stir the chocolate for how long macam tu. And also perfect square for 70 Celsius juga. You boleh buat kaya spread juga, okay? Oh, yang ni I tak pernah buat lagi sejujurnya, tapi I memang dah masuk dekat ada dalam I punya to cook recipe sebab I impress gila sebab selalu kan kalau pandan yang kita beli dia akan cepat expired kan. So macam sebab kadang-kadang macam I tak makan banyak pun. So kalau kita nak beli dekat kedai, kita beli satu bekas besar tu, kita makan macam buat 20% je. Lagi lepas tu minggu depan nak makan lagi dah rosak. Dah pembaziran dekat situ. So bila kita ada benda ni, kita buat je ikut portion yang kita nak. And then yang ni pun sebenarnya impress juga. I tak sangka Thermomix boleh tumis. Sebab I rasa macam
macam mana dia tumis, kita tak kacau dan tak hangit. Sebab kita tumis, kita kena kacau supaya tak hangit. Tapi macam mana dia boleh tak kacau dan tak hangit? Nah, macam tu. Actually, okay, sejujurnya I ambil masa selama setahun tau untuk betul-betul convinced by Thermomix product ni. Sebab I rasa macam banyak benda yang I doubt. Dari segi dia punya tumis, macam mana boleh tak hangit, dari segi bau, okay, let's say, sebab I pernah doubt, I rasa macam mana dia kata boleh buat teh tarik dan boleh buat kari menggunakan bowl yang sama. Habis tu let's say kalau kita buat kari and then kita buat teh tarik. Teh tarik sekali. macam tu kan. Betul. Itu pun first question I bila I tengok. Ya, lepas tu macam betul ke ni kan. Tapi macam okay, tak apalah kan. Kita beli dulu, kalau ada bau I memang akan komplain sebab benda 7,000 takkan dia nak scam kita kan, macam tu. Tapi memang betul, memang tak ada bau. So itu pun I impress. And then boleh caramelizing, boleh goreng ikan bilis juga. Ini pun I impress sebab I selalu kalau buat ikan bilis sendiri pun normally sometimes dia lembek, sometimes dia hangit macam tu tau. Tapi dia boleh, Thermomix boleh buat sendiri tanpa I nak stress dia hangit ke tidak macam tu. So and also steam fish lah. Steam fish ni I pernah buat dulu manual. I buat 2 kali je ya. Sebab I penat nak kena chop cili, nak kena chop bawang putih sendiri. Lepas tu nak kena agak-agak pula sebab resepi kebanyakan steam fish ni semua macam agak-agak fish sauce, agak-agak air, agak-agak dia punya ketumbar macam tu. So I tak pandai masak. So I agak-agak, perkataan agak-agak tu tak ada dalam kita punya kamus hidup lah. Macam tu. Tapi with Thermomix dia ada. Dia punya resepi tu very specific and dia siap ada skill dekat dalam ni. So kita memang tak perlu agak-agak. Memang confirm akan jadi punya. You cakap dah macam betul-betul professional chef lah. Abang you tak ada dalam ni kan? Nanti dengar nanti. Tercabar tau, the real chef. So, it took you 1 year untuk mempertimbangkan beli Thermomix ni? Ya, betul. Actually, I dah pernah nampak masa tu I rasa macam banyaklah benda seperti yang semua orang risaukan lah, macam takut jadi hangat-hangat tai ayam, takut macam beli je lepas tu buat hiasan, lepas tu takut tak percayalah sebenarnya. Most reason is actually tak percaya betul ke boleh tumis, tak percaya betul ke bau dia tak hilang, tak percaya betul ke bila kita masak kunyit kuning dekat dalam bowl dekat dia punya penutup ni akan hilang. Orang kata sidai bawah matahari je dah hilang. I tak percaya benda macam tu tau. Sebab I seorang yang sangat praktikal. Benda I takkan easily influenced by orang punya cerita macam tu. I kena percaya, I kena tengok sendiri. So and memang betul lah. Sebab tu yang ambil masa sampai setahun tu. Tapi sekarang I menyesal lah sebab kalau beli daripada terlepas harga dia kalau beli daripada terlepas harga dia lebih murah, and also I dah save banyak dah sebenarnya. Kalau I beli daripada lepas dah banyak benda dah I save dari segi Grab Food, dari segi Food Panda-nya, dari segi masa, minyak. Bijak, betul. Betul sangat. So yang mana pendengar kita hari ni, okay, kena aware, okay, Thermomix Malaysia akan naik harga dalam tahun ni juga, okay. So dalam masa terdekat ni, Thermomix akan announce dia naik harga. Okay, bukan sebab Malaysia suka-suka nak naik harga, tapi sebab worldwide, okay. Australia tahun lepas lagi dah naik. UK baru last month dia naik. So Malaysia akan menyusul juga. So mana siapa yang tak ada Thermomix lagi, masih mempertimbangkan 50-50, okay, kena grab sekarang Thermomix, okay. Dengar nak apa Novi cakap, menyesal tak beli daripada awal kan. Kalau tak lagi lama dia boleh action dengan abang dia. Alright, so sekarang ni kalau Nang tanya Novi kerja sekarang kan, you are working right. So bila balik rumah you masak hari-hari ke ataupun macam mana? I masak, okay. I masak not to say hari-hari because sometimes I sampai rumah pun around 8-9 macam tu dah. I kan menjaga kesihatan. So kalau dah pukul 8-9 tu I dah tak makan dah lah. Sampai esoknya macam tu. But sometimes kalau I sampai around 7 macam tu I memang sempat masak lagi. Tapi I nak share, I tak tahu rupanya Thermomix ni boleh defrost ayam juga. Sebab I pernah cakap, pernah terjadi insiden dekat I sebelum ni. I suruh husband I bawa keluar ayam, dia tak keluarkan. So I moody lah sebab I masa tu excited nak masak. Lepas tu dia tak keluarkan ayam. Kalau nak tunggu ayam tu defrost, bila nak masak? Lepas tu nanti bawa bila nak masak, bila nak makan, bila nak hidup kan. Timing dah lari lah, timing dah lari, totally dah lari. Lepas tu kita pun teruslah makan kat luar. Rupa-rupanya
baru I tahu rupanya Thermomix pun boleh defrost ayam juga menggunakan normal temperature. So bila kita guna normal temperature, dia tak akan effect khasiat makan khasiat ayam tu lah. Dia akan defrost cara yang natural seperti mana yang kita rendam macam biasa tu. Macam tu. Sebab I memesan dengan cara yang sangat natural, to be frank. Mama I tak bagi, ada orang, setengah orang kan dia defrost ayam, ada yang dia orang macam ada yang diorang terus masak macam tu kan. Mama I tak bagi. Mama I kata biar dia sejuk cara yang natural lah, baru khasiat dia tu akan maintain lah macam tu. So macam I bila jadi macam tu, I jadi macam fresh lah. I tak nak khasiat makan ayam I hilang macam tu. Betul. Okay, so I learn as day goes by, I learn lah. Now I know lah. Rupanya Thermomix boleh juga defrost ayam. Dah sia-sia kita bergaduh dengan lelaki kita sebab makin hari makin sayang kat Thermomix kita kan. Betul. Teruja. Kita memang setiap hari orang kata kalau follow I punya Instagram, I punya hashtag hari-hari jakun. Sebab kita memang jakun hari-hari dengan Thermomix ni. Okay, semua orang pergi kat hashtag Novi hari-hari jakun Okay, next. Dia suruh masukkan. Sekejap Okay, next dia suruh masukkan ayam. Sekejap celery and then daun limau purut. Okay, dan semenak. Oh, okay. Lepas letak semua ni, 1 minit je masak. 1 minit saja. Sebab ini semua dalam ni sayur-sayuran. So kita tak nak sayur kan kita tak boleh masak lama kan untuk jaga dia punya khasiat tu. Very good lah. Dapat membayangkan rasa sedap and khasiat tu, itu yang paling penting. Khasiat tu tak hilang, okay? Khasiat dalam makanan kita absorb 100%. So kita ada setengah mamis yang Nang kenal, dia akan pergi pada section organik tau, dekat Jaya Grocer kan. Dia akan pilih semua yang organik, bahan-bahan yang terpilih lah, premium item. Tapi bila cara masak salah, okay, dia pakai stove yang up to 300 degrees. Okay, kalau pakai api atas dapur tu, kita tak boleh control kan macam Novi kata. Jadi benda tu semua, even olive oil yang bagus tu pun, dia akan tukar jadi toxic pada badan kita, betul? So kita tunggu 1 minit je lagi. Okay, Novi bagi sepatah dua untuk customer yang mana yang masih 50-50 tu, untuk terus secure beli Thermomix macam you. Jangan menyesal di kemudian hari. Sekejap ya, bagi kita masukkan tomato kita. Okay, masuk dari atas. Ni best ni, masuk ikut tingkap atas. Ya, tak payah buka-buka sebab kita nak jaga temperature. Lagi pun tak nak melompat-lompat kan. Kita melompat-lompat lagi susah. Okay, masukkan je. And then tomato dan juga tomato ni kita letak sela-sela supaya seperti misi hidup kita lah. Seperti misi hidup saya lah untuk menjaga khasiat dia. Kalau tidak nanti tomato tu terlalu hancur. Betul-betul. So nampak tak teknik kita belajar kat sini macam mana? Kalau tak tahu memang kita hentam sekaligus, tomato pun dah tak ada khasiat, dah hancur, ayam tu tak ada ni, betul tak? Nutrition kan? Okay, so Novi cuba bagi tahu dekat customer sekarang kenapa you kena beli. Jangan menyesal macam you untuk lama ambil keputusan beli Thermomix ni. First of all, for me it's urgency already. Kalau if you guys are still considering buying,
for me it's already a warning alert actually, sebab memang dah announce dah pun Thermomix all over the world memang harga dia akan naik. Dan at first saya ingat harga dia naik sebab sebab macam sekarang kan dah ada installment, so everyone now can afford with RM300 a month you can already masak for your whole family. Sebab sedangkan RM300 tu sometimes you 2-3 kali makan kat luar pun dah Betul. habis dah. So Betul. at first I ingat macam tu, I ingat kan sebab Thermomix rasa macam okay, orang Malaysia semua dah mampu nak beli, okay, kita naikkan harga sebab macam economic punya konsep lah sekarang, macam dah demand dah oversupply. At first I thought macam tu, rupa-rupanya tak, rupa-rupanya dia relate dengan currency sebab barang ni kan, produk ni kan Jerman. So bila currency naik je, harga Thermomix dekat Jerman naik, so all over the world semua pun naik juga. Sebab itulah I would say kalau if you guys are still considering to buy, sila beli sebelum harga naik. Sebab I believe kalau sekarang ni you guys tak beli lagi sebab one of the reason of course sebab harga dia agak mahal. But imagine kalau nanti bila harga lebih mahal, memang you takkan belilah sampai bila-bila. Betul-betul. Kita paling suka Novi cakap yang 300 sebulan tu, kalau you tak bayar untuk Thermomix, let's say you tak ambil installment untuk Thermomix, 300 sebulan tu akan burn pergi kat tempat yang you tak nampak pun sebenarnya. Right. Okay, kalau now 300 2 kali Grab je habis. Family kita besar kan? Pandai. Good point. Thank you Novi. Okay. Dah siap dah ya? Siap. Ya, dah siap dah. Good. Sedapnya bau. I paling suka makanan Thai ni. Okay, satu sebab dia sihat. Thai kan makanan dia semua rebus-rebus je macam tu kan. Lepas tu barang-barang, ingredients dia semua ingredients yang healthy je. Macam daun-daun, ketumbar macam tu kan. Dan bau dia memang sedap tau. Okay, boleh tunjuk kat kita dalam bot. Tapi panas kot nak angkat tu. Okay, tak apa. Boleh? Dah siap dah. Sikit sup ayam Thailand. Okay. Yang ni nanti kami akan sharekan resepi ni dalam grup Telegram. Tu dia. Color pun semua cantik. Ya Allah, sedapnya. Yes. Okay, alright. So, thank you Novi. Okay, tunjukkan kita cara nak masak sup ayam hari ni. Okay, kita move to the next chef. Okay, last chef kita hari ni. Chef Murni untuk buat tom yam goong. Okay? Okay Novi, thank you. Thank you. Alright, okay. So kita ada Cik Murni kita kat sini, seorang pharmacist, okay, anak seorang Okay, you can take the lead. Murni kena on mute, unmute. Okay, selamat pagi dan Assalamualaikum semua. Saya Murni. Bekerja sebagai seorang pegawai farmasi di Kelantan, di sebuah hospital kerajaan lah. Saya mempunyai seorang anak, baru seorang lah, berusia setahun 10 bulan lah. Anak lelaki, ex-prem. Maksudnya dia lahir perawatan lah sebelum ni. Sekarang alhamdulillah dah sihat semua. Jadi hari ni tema kita kedai makan Thai. Dekat Kelantan ni setiap daerah mesti ada kedai Thai yang viral. Jadinya saya tidak melepaskan peluang lah untuk mencuba contohnya tom yam lah. Tom yam kedai Siam, tom yam Suara Jinda, tom yam kedai Juwita. Maksudnya saya boleh compare mana tom yam yang lebih sedap. Tapi sepasti kalau kita masak sendiri, sepasti kalah kedai tom yam tu. Jadi hari ni, sekejap saya kena, Thermomix. Kita boleh set pin tau. Maksudnya bukan kata kedekut, tapi benda mahal kan. So kita tak nak ada orang hack ke apa. Jadi saya set pin. Kejap ya. Okay, hari ni saya nak masak tom yam goong. Tom yam goong ni, goong tu merujuk pada udang lah. Udang, semua sedia maklum lah tom yam ni kita boleh tukar macam-macam jenis protein. Boleh buat salmon, boleh buat ayam, ikan pun ada. Kalau betul-betul Thai, ikan siakap pun diorang buat tom yam juga. Oh, ya ke? Wow. Betul. Dia akan campur lah sikit. Tapi kalau ikut petuanya tak elok lah makan makanan darat, makanan laut. Semua ni campur-campur kan. Tapi kita makan je. Okay, so Murni punya tom yam goong ni cookie dough kan? Dalam Okay, tom yam goong ni cookie dough. Lepas tu
kalau kita user kalau beli kita akan dapat 6 month free membership tu kan. Jadi kita jangan rugilah kalau kita tak fully utilize Cookido dulu. Sebabnya Cookido selain dia bagi guided recipe, dia akan bagi tricks dengan hint juga. Maksudnya tips masakan yang macam rupanya benda ni ada tips yang boleh lebih sedap lah kalau kita guna. Maksudnya kalau kita betul-betul guna, akan jamin lah 100% confident yang sedap lah masakan kita. Itu tak kira lagi dengan temperature control semua tu. Ni baru kita follow satu-satu punya kuantiti masakan tu. Okay, kita start masak dulu ya. Okay, tom yum basically dia kena ada lengkuas. Lengkuas, ini kalau yang siam betul-betul lah. Lengkuas, ketumbar, lepas tu paste tom yum. Paste tom yum, Cookido pun boleh buat. Ataupun kalau dekat Kelantan ni banyak kedai yang jual barang siam kan. Okay, saya guna hari ni yang ni. Dia ada banyak jenis tau. Kalau ada yang saya rasa yang lebih sedap, yang dekat Shopee tu, dia apa tak nama dia ada yang gambar perempuan pakai sanggul. Macam-macam jenis lah. Kita boleh campur-campur. Dia punya paste lebih sedap lagi lah. Itu apa prom Thai kan? Prom Thai. Yang prom Thai. Tapi make sure halal lah. Setakat saya jumpa ni semua halal lah. Okay. Senang je. Sekarang, kalau tak faham bahasa Inggeris boleh Google. Macam itu. Jadi ada dia punya term-term masakan tu kan. Macam saya, kita belajar term medical. Bukan semua orang faham term medical. Jadinya untuk orang yang layman ni kita kena explain ikut bahasa kita lah. Contohnya, kalau Cookido kan masakan punya built-in apps. So kalau dia guna term masakan tu mungkin kita tak biasa dengar. Kita Google je lah macam mana. Okay, dia suruh masukkan serai 3. Dia suruh smash. Maksudnya serai kalau kita tak ketuk, dia tak datang dia punya kesedapan dia tu. Apa dia punya bau dan rasa tu. Ini bahan-bahan dia, senang je. 40 grams galanggal kan? Term dia tu macam tak biasa dengar kan? Okay, kalau bunga kantan bahasa Inggeris apa? Itu tak biasa juga kan? So sama dengan galanggal ni, tapi yang bijaknya Cookido ni dia buat kurungan lengkuas. Dia tahu kita pun tak terbiasa dengan lengkuas ni. Masukkan lengkuas, lepas tu ini yang senangnya next dia lah. Next dia. Lepas tu, ni cafe lime leaf. Cafe lime ni ada dah 5 purut. Tapi buah dia, selalunya kita tak buat masak. Kita daun je. Buah dia sesuai untuk buat mandi, buat scrub badan sebab bau dia yang sedap tu lah. Bruises ni maksudnya kita kena unyuk-unyuk lah untuk keluarkan dia punya essential oil dalam daun tu. Okay, bird eye cili padi lah. Kalau dicakap, kalau resepi cakap red chili biasa, selalunya itu merujuk kepada cili besar tu lah yang kurang pedas sikit. Yang ni kena ketuk dulu lah untuk keluarkan rasa pedas. Saya follow je 10 biji sebab saya nak tengok kemantapan resepi Cookido ni. Jujurnya saya tak try lagi yang Cookido punya. Memanglah tom yum kita dah 20 kali masak dah. Tapi yang Cookido ni tak pernah lah. So nak test kemantapan dia. Nak test kemantapan dia. Saya rasa sedap ni. Okay, lepas tu masukkan straw mushroom. Straw mushroom, okay, mushroom ada banyak jenis lah. Selalu kalau saya resepi sendiri, manual, saya guna enoki. Kita boleh guna cendawan tiram. Boleh guna shimeji yang panjang-panjang tu macam cendawan lah. Shiitake pun boleh, tapi shiitake dia macam bau kuat sikit lah. Button mushroom, tapi hari ni saya nak try lah straw mushroom. Yang ni selalunya biasa tengok tak tom yum yang dekat secret recipe tu. Dia pakai mushroom macam ni lah. Nang ada buat kan yang Absolute Thai punya tom yum. Yes, betul. Kita pun masih makan kat kedai, kita tengok dia pakai mana dia cari mushroom macam ni kan. Betul. Sebab dia bentuk dia macam rare sikit lah. Tapi Nang punya tom yum tu pakai santan kan. Yes. Yang tu memang lebih pekat dan creamy lah. Tapi yang ni version yang tak ada santan, tak ada susu, yang biasa punya lah. Yes, kita dah try tom yum gong ni, memang sedap. Sedap dia sampai kita nak boleh minum pakai straw je. Sekejap lagi boleh letak kuih tiaw ke apa kan, makan macam secret recipe punya.
Okay, lepas tu masukkan 6 kuih pau Thai chili paste. Ada dia tengok kalau Cookido dia refer benda tu sebagai chili paste. Kalau yang brand yang warna putih tu yang ada perempuan sanggul tu, yang tu memang dia refer tu chili punya paste. Dia macam chili oil lah sebenarnya. Macam ni kita masukkan 100 gram lah Thai chili paste. Paste dia macam ni kan. Yang ni kita tahulah ingredient dia boleh tengok kat botol lah, tapi Cookido ada juga tom yum paste kita nak buat sendiri. Itu saya tak sempat lagi nak buat. Biasalah kerja office hour kan. Balik pun selalunya masak yang senang-senang je lah. Sup-sup yang one pot punya meal. Lepas tu masukkan tomato. Nak pakai cherry tomato pun boleh, yang kecil sebab yang tu lebih manis sikit kan, yang tu yang kecil tu. Masukkan shrimp broth. Shrimp broth ni adalah broth ni dia macam chicken stock punya lah, tapi dia punya air dia tu. Yang ni ada dekat Cookido, dekat bawah tu. Dia punya hint dia, tips dia nak buat macam mana nak buat shrimp broth ni. Kita guna dia punya kepala dengan kulit dia. Kita tumis kejap, lepas tu rebus dalam masa 40 minit untuk dikeluarkan rasa manis udang tu. Yang ni boleh buat terlebih dahulu lah. Kalau tak ada shrimp broth ni, just masukkan air dengan apa-apa stock ada. Chicken stock ke, selalunya chicken stock lah ganti dengan shrimp broth ni. Okay, masukkan shrimp broth. Okay, tengok ni. Dia bestnya, kita tak tahu kan, yang ni saya tak tahu berapa ml. Tapi bestnya Cookido, dia ada built-in scale. Built-in scale, so kita just masukkan je. 1,200 gram. 1,200 gram ni 1.2 ml lah. Okay, lepas tu kita next je. Masukkan measuring cup dengan lid dia, tutup Okay, kita masak 120 degree selama 10 minit, ikut speed dia. Okay, speed dia ni, dia macam kacau sebenarnya. Kalau masakan tu, dia sensitif kena blade, dia akan buat reverse blade. Itu yang specialnya. Semua orang kata fikir, macam mana kita nak buat kari ikan, nanti hancur lah ikan semua tu, tak. Dia dah memang bijak lah benda ni. Benda ni yang bijak. Okay, sementara dia masak tu, ni hilang juga. Saya nak share lah manfaat lain, benefit yang kita boleh dapat bila kita guna TM6 ni lah. Okay. Semua tahu kan, TM6 ni dia ada built-in scale, maksudnya kita dah tak perlulah penimbang semua tu. Jadi sekarang everyone can bake, sebab bake ni saya sejujurnya saya tak suka sebabnya satu sebab tak pandai, satu dia macam renyah sikit. Dia renyah sikit sebabnya dia memerlukan mixer. Kalau nak buat roti kena ada oven, kena ada bread maker, kena ada banyak benda lah. Semua yang kacau-kacau semua tu pemukul telur lah semua. Tapi bila dengan Thermomix, saya dah pernah buat pizza, saya dah pernah buat roti. Sangatlah senang. Yang mana pecah mata pun boleh buat kerja pulang pecah mata. Tapi senang sangat je sampai, biar betul. Dah boleh makan pizza sekejap je. Sebabnya, buat pizza kan, dia punya resepi tu, masukkan yeast, masukkan tepung dengan minyak semua tu. Lepas tu dia mix sekejap 2 minit, temperature 37. Yang mana diperlukan untuk kita activate yeast tu. Means that, kalau kita biarkan kat luar, dia memang boleh activate, cumanya ambil masa lah. Bila selesai semua tu, kita masukkan tepung, dia ada function knead. Knead ni uli lah, uli. Kalau untuk buat dough pizza, 2 minit je. 2 minit tu dia punya uli tu memang 100% semua akan bersatu. Memang jadilah, memang jadi. Lepas tu,
Banyak lagi resepi roti sehat, roti yang manis, roti yang macam butter yang bergula yang famous kat kedai Thai tu kan. Dia panggil roti Bangkok, semua boleh buat. Lepas tu, okey, nak buat kek pun boleh. Nak buat kek. Kek pisang kan. Kek pisang ni, kalau kita buat sendiri, kita kena ada benda untuk smash. Nak smash pisang tu, lepas tu kita kena ada bekas kan. Nak kacau semua, nak pukul telur, nak kena ayak tepung. Tapi dengan Thermomix ni, kita just masukkan pisang sebiji. Lepas tu kita pusing speed yang smashing, yang memang dia macam untuk smash. Kalau dia speed 5 dia memang khas untuk smashing lah. Smashing, lepas tu dia hancur. Lepas tu kita masukkan tepung, semua gula, telur tu, dia blend semua tu. Bayangkan dalam beberapa minit tu dah siap satu adunan. Yang mana kita hanya perlu tuang je dalam bekas dia, masukkan dalam oven, ikut suggestion dia. Yang ni memang semua ada dalam Cookido lah. Yang tak ada Cookido sekarang, kalau Dynamix, kita ada support group Telegram. Yang dalam tu, bukan setakat yang tak pandai masak, yang terror masak pun beli Thermomix. Lepas tu dia guna dia punya pro tu, dia buat resepi sendiri, lepas tu dia share. Kita boleh, kalau yang jenis suka berbisnes, kita boleh buat bisnes. Boleh jual kek semua tu. Okay. Maksudnya, Thermomix ni dia boleh buat semua tau. Boleh timbang, boleh uli, boleh campur dalam satu benda je. Lepas kita uli-uli kan tepung-tepung melekat dekat bowl tu, yang ni guna pre-clean je. Yang ni memang effortless, senang. Sementara tunggu dia masak dalam oven tu, masukkan sabun air semua, bagi dia basuh je. Lepas tu, kita tengok dah siap dah. Dah siap bilas-bilas je. Macam tak ada kerja sangat lah, renyah-renyah kat dapur. Lepas tu, okay. Function yang best lagi, dia ada Fast Fresh Easy. Okay, Fast Fresh Easy ni, dalam Thermomix, contoh dia, kita buat lemonade. Lemonade ni 2 saat je. Contoh tiba-tiba tetamu datang. Tiba-tiba air kejap ni, nak orang datang ni. Apa air? Okay. Sekali keluar, fresh lemonade kau tak ada pakai kodia-kodia ni. Sebabnya, bayangkan, 2 saat untuk kita hancurkan gula. Masukkan air, 2 saat kita chop lemon. Lepas tu, kita tapis je, siap air. Letak ais, boleh dah bawa ke depan. Gitu, senang je. Yang ni kita buat 5 kasturi asam boil, tak payah pergi kedai siam lah nak order benda ni. Lepas tu kalau ada tembikai yang dah tak habis nak makan tu kan, buatlah jus, setakat nak blend tembikai ni. Letak banyak-banyak sekilo pun muat dengan bowl kita saiz 2 liter ni, sebiji tembikai kecil pun muat. Maksudnya kalau kita ada tembikai banyak kan, tetamu pun ramai. Blender kan kecil je kan, blender biasa tu kan. Jadi kalau dengan Thermomix ni boleh buat kuantiti yang besar sikit lah, dia masa sikit lah. Lepas tu, ini ramai orang try, saya belum lagi. Saya ada mesin kopi juga. Jadinya tak try lagi buat frame ni. Dia cakap kat sini 1 minit je. Maksudnya, kebolehan blade dia untuk hancurkan ais tu, bagi tekstur smoothies frame punya tekstur tu, sangatlah wow ya. Sebabnya, seminit dia dah boleh jadi frame. Rasa dia sebiji Java chocolate chip punya Starbucks kan. Pernah try tak Nang? Oh yes, kita memang menu wajib kita lah tu kan. Kita punya vitamin drinks. Saya tak try sebabnya risau ada yang si kecil tu suka meminta. Alah, tak bagi minum frame. Kena sorok-sorok sikit. Betul-betul. Kalau tak dia orang curi minum kita punya kopi. Correct. Ya, betul tu. Lepas tu, macam Novi cerita tadi, dia buat chicken stock powder. Yang ni baguslah macam anak saya. Sebab dia explain kan, jadinya kita jagalah makan sikit lah. Jadi semua-semua yang stok-stok ni kita buat lah. Yang ni untuk bagi enhance food punya rasa. Macam dia makan tu macam orang tua punya makanan. Padahal kita letak chicken stock je. Chicken stock ni pula kita tahu kita masukkan apa. Isi ayam, kita letak celery, kita letak carrot. Tak adalah kita letak sebanyak benda MSG semua tu. Jadinya boleh buat, selain daripada chicken stock, kita boleh buat mushroom seasoning. Guna mushroom betul, fresh mushroom tu. Lepas tu kita boleh buat ikan bilis, anchovies powder punya stock. Bila ada TMC sebenarnya, dia rajin atau tak je sebenarnya. Bendanya sangat bagus kalau kita betul-betul fully utilize dan fully manfaatkan benda tu. Betul. Lepas tu, kita mesti doubt kan, scale dia ni betul ke timbang. Sebab kat sini,
TM6 ni dia ada 1 gram accuracy. Maksudnya dia punya scale tu sangat sensitif lah. Even dalam 1 gram punya difference pun dia boleh detect. Jadinya kita tak perlu ragu-ragu lah kalau dia minta 5 gram. Contoh kan semalam saya buat donut kan. 11 gram of dry yeast. So macam aku nak try tengok lah dekat packaging tu kan dia cakap 11 gram. Betul tak 11 gram? Buka-buka keluar memang 11 gram. So macam tak menipu lah scale ni. Bukan tak menipu. Maksudnya benda tu sensitif macam betul lah sensitivity dia. Sebab tu kalau kita ada Thermomix ni, kita tak digalakkan ya untuk tarik-tarik kalau nak alih dia. Sebab kita risau dia punya scale punya apa panggil tu? Button ke apa tak dia punya sensitivity dia tu. Sensor dia. Calibrator sensor dia tu akan rosak lah. Akan rosak takut efek dia punya berat nanti lah. Okay. Okay, jadi conclusion dia kalau kita ada TM6 ni, selain daripada kita boleh try macam-macam jenis resepi, so kita boleh balik kepada fitrah lah, iaitu kita mencuba 100% natural, healthy, delightful. Makanan yang lebih sihat macam Novi kan dia lebih mementingkan makanan yang sihat. Jadinya sangat penting lah untuk kita tahu apa yang kita masukkan dalam masakan kita. Kalau pergi kedai siam, memang for sure lah berapa banyak MSG lah dia letak, kita tak tahu lah kan. Jadi lepas ni satu meja untuk makan makanan siam tu kita boleh buat sendiri kat rumah. Contoh ikan siakat steam. Yang selalu kita order ni kan. Tom yum kak nak tom yum, tom yum nak tom yum, nak ikan siakat steam. Kita nak siakat steam kat Thailand. Steam banyak jenis, ada steam lemon, steam Thai, steam Chinese style kan. Lepas tu kai lai ikan masin. Cuma hari ni tak sempat lah nak tunjuk semua kan. Kai lai ikan masin. Sambal belacan. 2 saat je boleh buat sambal belacan. Masuk kita onkan turbo punya mode, terus siap sambal belacan. Senang je sebenarnya. Tu tak kira nak buat air apa semua. Dah siap ada dialog kat kedai tu yang kita order selalu kan. Okay, sekarang favourite air, senang tamu datang tertarik. Kelas gitu. Buat keluar, hidang, tertarik. Macam mantap. Sekejap je, kita sembang-sembang dah nak siap dah tom yum kita. Ada 10 saat lagi. Selalunya kalau tak buat host ni, tak buat kitchen punya chef ni, sementara dia masak ni, kita boleh buat banyak benda lagi lah. Kita boleh kemas dapur, basuh pinggan, apa-apa yang kita nak buat lah. Selalunya anak saya lah, anak suka manja sikit kan. Sementara saya selalu dia kat sebelah masak. Masak tu campak-campak je, senang lah sebenarnya. Sebab kita dah bekerja 5 hari, so kita dah kurang masa dengan dia. Jadinya malam tu kalau setakat nak masak tu, setakat dukung dia, letak dia dekat baby chair ke, teman kita masak, senang lah. Tak bahaya dengan api apa semua sebab pakai Thermomix kan. Kira siap. Okay, 10 minit je sebabnya dengan suhu dia 120 tu, dia cukup untuk dia masak semua. Lepas tu tomato tak adalah kecut sangat, tak ada kecut pun okey je. Lepas tu masukkan udang. Udang ni dia punya flavor duduk dekat kepala dia, dekat kulit dia. Okey, kalau semua dah tahu kan, saya beli Thermomix ni sehari sebelum raya sampai. Bayangkan betapa mudahnya nak buat open house bila ada benda ni. Setakat nak buat pulut, nak makan dengan rendang, kacang je. Bukan setakat kita happy, so semua orang happy lah. Masukkan sotong. Okay, siapa yang ada alahannya pada seafood, boleh gantikan udang dan sotong ni dengan ayam je lah. Ayam pun sedap sebenarnya. Lepas tu masukkan fish sauce. Rasa tak hari ni semua orang ada fish sauce. Start daripada Dija, Novi, saya. Memang Thailand dia tak lari dengan sos ikan lah, kita panggil fish sauce. Sos ikan kalau dekat Kelantan kicap sotong lah, kicap sotong ataupun nambla sauce. Nambla dia panggil. Kicap sotong tu sama dengan sos ikan. Ya betul. Dia mungkin pengeluar asalnya yang brand ada gambar sotong tu. Gambar kaca tu. Lepas tu ada orang keluarkan. Jadinya senang kicap sotong lah. Macam Maggi lah. Maggi, brand Maggi. Rupanya mie segera sebenarnya. Ada mami lah, ada macam. Okay. Macam ni. Saya terlupa tadi nak letak. Tapi kan, bila kita dah tekan neck, kita boleh back balik sebenarnya. Saya lupa nak letak. Saya sembang pasal. Kita back balik, kita letak je.
fish sauce, dia walaupun dia guided, dia tak adalah rigid sangat. Maksudnya kita boleh ikut 100%. Misalnya kita tak ada bahan tu, kita boleh skip je sebenarnya. Sedap tak sedap lah punya cerita. Okey, 5 minit untuk dia masak seafood. 100 degree masak seafood. So, jadinya kita boleh prevent lah daripada kita punya sotong dengan udang kita daripada overcook seafood kan. Kalau overcook dia akan jadi liat macam makan getah. So itu sedap lah sebenarnya. Okey, kenapa tak letak garam? Kenapa tak letak gula? Sebabnya masakan ni, sebab tu ada fish sauce dia gantikan garam. Manisnya daripada tomato apa semua, tapi benda tu ikut lidah kita lah. Kalau kita rasa kita nak, kita tambah je lah. Betul. Okey. So 5 minit je untuk masak udang dengan sotong. Kan Moni kan? 5 minit je. Kalau dengan ayam saya rasa lama sikit. Ayam dia suruh tambah masa lah. Okey. So Contoh kan, bestnya tiba-tiba kita tertinggal nak letak sesuatu kan. Kita tak perlulah nak stopkan kita punya mesin ni. Jadinya kita buka je measuring cup ni. Masuk ikut tingkap je. Senang. Yes, masuk ikut tingkap tu yang best kan? Okay, alright. Okay Muni, so kita tinggalkan Muni kat sini untuk siapkan 5 minit je. Lepas tu nanti last kali baru Muni masukkan lime juice kan? Okay, so sekarang nanti kita come back dengan Muni yang dah siap tom yam goong tu 5 minit lagi, okay? Okay. Okay, thank you Muni. Okay now. Okay. Now, okay, so kita nampak dah semua chef kita 3 orang masak tom yum punya style hari ni kan. Memang sedap, memang bertuah lah dapat makan makanan Thai, makanan kedai kat rumah buat sendiri, okay. So now, kita share screen. Okay, now nak tunjuk. This one. Okay. Okay, kejap I want to show you promotion untuk bulan ni kalau you guys beli, okay. Okay, tunggu kat sini. Okay, and this is slideshow. Okay, current slide. Okay, and this one I will hide. Saya ada soalan-soalan kontrol. Okay, so now, kalau you guys beli dengan kami, dengan Advisor Dynamics, okay, so kita akan offer you support system. Sekejap kenapa slideshow kita ni tak jalan? Sorry. Okay, is it this one? Okay, so kita akan resume slideshow. Okay, betul, sorry. Alright, so apa yang you guys dapat kalau beli dengan advisor kita lah, okay, Dynamics branch, okay. So you guys akan dapat VIP cooking class macam hari ni, and then kita akan ada studio demo dekat HQ kita kat PJ Damansara, okay. So you guys boleh datang, bawa kawan, bawa prospek, okay, nak belajar masak boleh, nak tengok sendiri boleh, nak ajak prospek tu sebab biar dia rasa, biar dia pegang dulu Thermomix yang baru dia percaya. Sebab kadang-kadang bila kita online macam ni, kita tak boleh rasa kan apa yang kita chef-chef masak kan. Jadi bila pergi physical dekat kita punya studio HQ demo, you guys boleh rasa. So Nang sangat-sangat percaya benda tu sebab kita banyak kali close sale. Bila ada orang datang depan makan rendang yang kita buat, makan mantau yang kita buat, dia orang impress. Kita tak sangka mesin macam ni boleh masak exactly macam mak-mak kita punya masak kan. Minyak pun pecah, apa dia punya terms kan, pecah minyak, okay. So you akan dapat VIP cooking class and then free delivery to your doorstep, okay. Lepas tu nanti di samping tu kita akan masukkan you guys dalam Telegram group support kita. Sekarang ni dah ada almost 5,000, 4,000 lebih 4,008 kot customer dalam Telegram group, okay. So dalam tu semua mamis dari semua all kind of background, doktor, ada lawyer, ada accountant, ada housewife ada. So masing-masing semua kongsi apa yang diorang masak hari ni, apa yang diorang buat. So kita semua berjangkit, okay. Daripada you malas masak, you buka Telegram, you tengok benda yang diorang masak semua, you sendiri akan rasa nak masak, nak try benda tu, okay. So kita juga ada unboxing service di mana kalau you beli, okay, dan advisor akan turun kat rumah untuk unbox lah dengan you guys, dan kita bagi personal advisor support, okay. So kalau yang 50-50 lagi tu naikkan sikit percentage untuk own a Thermomix, okay. So the price is now, sebelum naik harga, okay, harga macam biasa 6,988, okay, sampai to be confirmed later bila dia akan naik, tapi dalam masa terdekat ni, alright. So you guys boleh bayar ada full payment ataupun installment payment plan, okay, zero interest, dia ada sampai up to 24 months, alright.
And also you boleh buat deposit and balance installment plan. Nombor 3 ni selalunya favorite sebab diorang akan bayar deposit. Oh sorry, I pakai deposit lama. I'm so sorry. Ini slide lama. Okay, deposit now is 3988. So balance is 3,000. Okay, masuk dalam you punya installment. Okay, so untuk kali ni, untuk period ni, apa yang you guys dapat? Okay, kalau you beli Thermomix and then you akan dapat host gift. Host gift tu maksudnya you join cooking demo kita macam hari ni, you bawa 3 orang kawan. Okay, untuk tengok sekali. As simple as that, you akan dapat host gift ni, which is premium bread knife with guided ni, with guide. Okay, so you nak potong roti, nak potong timun ke apa ke, dia precise, dia akan size sama je nanti sebab kita adjust kat sini kan, cm dia kan. So cantik lah you punya roti, you punya timun, semua sama sekata je ketebalan dia. Okay, and satu lagi ialah this one, blade cover pillar. Okay, blade cover pillar ni tahun ni baru masuk. Okay, this is the new product lah. So blade cover pillar ni untuk kita, especially kita pakai paling-paling best sekali masa kita nak kupas kentang. Okay, bila kita kupas kentang, kentang kita akan jadi bulat comel je. Dia punya kulit semua tertanggal. Okay, so this one kalau you nak beli 200. Yang pisau ni pun sama, 190. Okay, tapi dia tak jual. Thermomix tak jual aksesori sebab aksesori semua daripada Australia. Jadi kita offer untuk new customer. Kalau beli Thermomix, you guys akan dapat free these 2 items. Okay. Kalau you pakai full payment, you bayar cash ataupun you bayar pakai credit card, ada additional. Iaitu dapat bag. Nampak? This is the carrier bag untuk you bawa Thermomix pergi jalan-jalan, pergi hotel, pergi homestay, okay? Buat gathering dengan kawan-kawan, kena bawa Thermomix. Right, kalau you bayar full payment cash via PFX, yang payment online banking tu. Kalau you bayar cash tapi pakai credit card atau debit card, okay, you akan dapat thermoserver. Alright, thermoserver ni 2.2 liter. The big one, okay? Alright, so kita tengok dulu ni untuk you guys apa nama, pujuk husband ke apa untuk cepat-cepat beli Thermomix. Okay, nampak dah kan macam mana kan? Okay, so satu lagi yang perkataan sous vide tadi, bila you guys dengan Thermomix you boleh masak sous vide, tapi you guys perlukan blade cover pillar. Okay, this is yang sorry, nampak tak? Okay, sorry, I dah terkeluar. Okay, kejap, stop screen share. Okay, sorry. So bila sous vide, maksudnya sous vide cooking, selalu kat fine dining yang buat. Okay, with Thermomix you can do that. Tapi kena ada blade cover pillar. This one yang lama punya, I tak sure ada lagi ke tak. Tapi this is just blade cover pillar. Tapi yang baru dia blade cover with pillar. Sorry, this one is blade cover only. This is blade cover with pillar. So dia boleh peel sekali ataupun dia akan jadi you punya blade cover. Okay, you nampak kat sini dia peel, tapi sebenarnya semua permukaan dia tumpul. Nampak? I boleh buat macam ni je. Dia bukan pisau pun. Dia bukan tajam-tajam pun. Tapi dia boleh peel kentang, dia boleh peel lengkuas, dia boleh peel you punya halia, benda-benda yang keras tu semua dia boleh peel. Hebat kan? Teknologi daripada Jerman ni. Okay, semua barang ni semua wow. Okay, so now kita dah di penghujung rancangan. Okay, now nak tengok semua chef. Kita boleh tunjukkan semua chef-chef kita masak menu tadi. Okay, buka here. Okay. Sekejap, I buka view gallery. Oh, tak pandai kita buka gallery rupanya. Sorry kejap. Okay, tak apa, kita pergi one by one, okay? Now kita pergi pada first chef kita, iaitu Dija tadi. Gallery pula. Dija. Okay, hold on Dija. Okay, so Dija nak tunjuk. Replace Dija nak tunjuk Dija punya tie. Okay, there you go. Wah, sedapnya. Ini kalah kedai kalau macam ni presentation semua ni. Okay. Dija kena unmute. Kuah banyak, ikan besar ni, hirup kuah ni sedap betul. Oh lah sedapnya. Ini kalau kat kedai berapa puluh ringgit satu set macam ni.
Ni mau 35 ke 40 macam tu. Okay, so you can enjoy that at the comfort of your home, betul? Okay, alright. Thank you, Dija. Okay, now kita pergi pada chef kita yang kedua tadi, Novi. Okay, Novi. Replace spotlight. Okay, Novi. Mana chef kita lari, tinggalkan. Okay, Novi tunjukkan. Okay, Novi tak ada. Kita pergi pada... Novi datang dah? Okay, Novi. Hai. Okay. Anak-anak kita dah. Dah nak makan dah? Okay. Anak kita dah Ayam, sup ayam Thailand. Okay. Hai. Kita dah buka video kan? Dah. Kita nampak awak dah. Okay, boleh tunjuk dalam mangkuk dah. Tu dia. Oh, color dia macam tom yum juga kan? Yes, juga. Okay. Ya Allah, sedapnya. Perut kita dah berbunyi dah. Okay, tu dia sup ayam. Okay, thank you, Novi. Thank you. Alright, okay, last one. Kita punya apa nama? Tom Yam Goong by Chef Muni kita. Okay. Nampak tak? Hai. Best Okay, inilah tamu server, guys. betul. Yes, okay. Sedapnya nampak. Ya Allah. Okay. Sedap. Mesti satu rumah dah bau kan? Oh, sedap. Tak sabar nak makan tengah hari. Okay, alright. Thank you, Novi. Okay. So now let me go back to myself and kita nak tutup rancangan ni, okay? So untuk semua customer yang belum ada Thermomix, contact your advisor sekarang. Siapa yang ajak you all masuk dalam rancangan masak hari ni, contact diorang, cakap nak beli, okay? Kena cepat, kena buat tindakan cepat sebab Thermomix akan naik harga dalam masa dekat ni, that's for sure, okay? Alright, so terima kasih semua and terima kasih kita punya chef hari ni 3 orang. Semoga kita berjumpa lagi dalam rancangan seterusnya. Okay, thank you guys. Bye-bye. Bye-bye.